Video yang lepas kita pernah kupaskan kisah tragik seekor anjing perang tentera darat yang bernama Ben, dan kisah yang kita bakal kongsikan kali ini merupakan sisi lain dari kisah yang sama di dalam satu operasi yang sama, iaitu Ops Gonzales. Sebenarnya sangat banyak kisah di dalam Ops Gonzales itu sendiri sekitar tahun 1974 bagi membasmi pemberontakan komunis di seluruh tanah air. Ajal belum tiba, itulah ungkapan yang dapat dikatakan terhadap Sarjan Hasanuddin Abdul Karim atau mesra dengan panggilan Din dalam kalangan sahabat-sahabat handainya. Merupakan seorang anggota dari Regimen Gerak Khas. Beliau merupakan seorang komando yang memiliki semangat juang yang sangat tinggi, apatah lagi jika dapat terlibat dengan operasi khas yang diarahkan oleh atasannya. Perkara itu sememangnya menjadikan semangat anggota-anggota komando semakin berkobar-kobar demi menyempurnakan misi memerdekakan tanah air tercinta ini. 18 April 1974, Din baru saja 4 tahun berkhidmat sebagai seorang komando. Namun semangat juang yang dimiliki oleh beliau sangat tinggi jika terlibat dengan operasi. Beret hijau yang tersemat di kepalanya membuatkan beliau tidak takut sedikit pun untuk bertempur dengan komunis. Kerana itulah bukti bahawa beliau telah dibekali dengan latihan serta ilmu komando sesuai dengan cogan kata Gerak Khas, iaitu cepat dan cergas. Platun mereka telah diatugerakkan dari kem Sungai Udang ke kem Gua Permai Tambun Ipoh Perak dan bergabung dengan tim dari cawangan Serigala, iaitu tim anjing pengesan tentera darat dari kem Ulu Tiram Johor, bagi melaksanakan penjejakan terhadap sekumpulan komunis yang telah menyerang hendap pasukan keselamatan dari 3 Regimen Ranger Diraja. Anjing pengesan bernama Ben serta pengendalinya Sarjan Chandan serta anggota Angkatan Tentera Orang Asli ATOA menaiki helikopter bagi menyahut panggilan Pertiwi. Setibanya mereka di lokasi, pasukan itu diarahkan untuk melompat keluar dari helikopter dari ketinggian kira-kira 2 meter. Kerana helikopter tidak dapat mendarat di atas sebab-sebab keselamatan, semua mereka seramai 32 orang dan dipecahkan kepada 3 kumpulan serta lokasi yang berlainan. Hasanuddin, orang paling hadapan dalam seksyen mereka. Kopral Zaki sebagai ketua seksyen juga menempatkan Amin setelah Hasanuddin. Amin merupakan anggota ATOA yang sangat mahir dengan selok-belok hutan sebagai anggota penjejak. Setelah menjumpai kesan-kesan dan jejak musuh, mereka berehat sebentar. Hasanuddin meneruskan dengan mengetuai pengesan jejak dengan Amin yang setia di belakangnya untuk membuat analisis terhadap sebarang jejak yang ditemui, diikuti oleh anggota-anggota yang lain di belakang. Kesemua anggota bergerak di dalam jarak penglihatan. Ketika Hasanuddin menuruni curam, mereka masih berjalan di dalam formasi dalam keadaan yang taktikal sehingga mereka tiba di satu anak sungai. Anak sungai yang hanya selebar 2 kali senjata M16 diteliti dengan cermat oleh Amin dan Hasanuddin bagi memastikan keselamatan dari segenap arah. Hasanuddin meneruskan langkahnya dengan melihat ke arah 3 batang pokok sebesar 2 pemeluk di hadapannya. Sebaik sahaja Hasanuddin melangkah, maka berdentum dari arah hadapan disusuli dengan tembakan rifle dan machine gun menjurus ke arah mereka. Amin yang tidak sempat berbuat apa-apa telah disapa oleh beberapa butir peluru musuh ke tubuhnya, mengakibatkannya terus rebah. Sebenarnya Hasanuddinlah sepatutnya yang terkena tembakan, namun berpatang maut sebelum ajal, pokok di hadapannya menampan peluru yang mendatang dari arah itu. Dalam keadaan itu, Hasanuddin selaku anggota pengesan memaklumkan kepada ketua mereka dan anggota-anggota yang lain untuk mengambil perlindungan serta menunjukkan sasaran, iaitu musuh yang sedang berada di lokasi serang hendap. Terlihat Amin yang sedang terkial-kial akibat cedera. Hasanuddin terus membalas tembakan ke arah musuh dan berusaha untuk mendapatkan perlindungan. Hasanuddin berjaya memanfaatkan pokok besar itu sebagai perlindungan yang mampan. Di dalam masa yang kritikal itu, Hasanuddin mengarahkan Amin untuk berlindung di tebing sungai agar tidak kelihatan oleh musuh. Keadaan di lokasi pada masa itu menjadi bingit di bunyi tembakan yang bersilang di antara kedua-dua belah pihak. Kopral Zaki mengarahkan anggota-anggota membentuk formasi di kawasan anak sungai agar tidak dapat dilihat oleh musuh. Sesungguhnya, keadaan mereka kini memang sangat terdedah kepada laras senapang musuh
ekoran musuh dengan sengaja memilih lokasi serang dap yang tidak sesuai terhadap pasukan keselamatan. Namun Kopral Zaki berjaya membentuk formasi lantas memanfaatkan tebing sungai dan apa saja jenis halangan sebagai perlindungan. Tembak-menembak berterusan sehingga kira-kira 10 minit. Hasanuddin yang masih di bawah perdu pokok besar itu tidak dapat membuat pergerakan selanjutnya kerana kawasan mereka sangat terdedah. Pihak musuh akan berbuat apa sahaja untuk memusnahkan pasukan keselamatan. Hasanuddin pun bertiak sekuat-kuatnya untuk memaklumkan kepada anggota yang lain bahawa musuh sedang melontar granat ke arahnya. Tanpa menghiraukan granat tersebut, Hasanuddin terus memuntahkan peluru dari riflenya untuk memusnahkan musuh. Namun, bak kata orang tua-tua berpantang maut sebelum ajal, sebanyak 3 butir granat yang dilontarkan ke arahnya, satu pun tiada yang meledak, hanya mengeluarkan sedikit asap dan terpadam. Setelah tembakan komunis tidak lagi kedengaran, Kopral Zaki mengarahkan Hasanuddin dan beberapa yang lain untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap lokasi serang dap. Terdapat 3 pengganas dapat dibunuh manakala mereka dapat merampas 23 guni bekalan makanan. Sambil beristirahat, Hasanuddin mengenangkan bahawa nyawanya masih panjang untuk terus berjuang demi tanah air. Jika salah sebutir daripada granat yang meletup, sudah tentu beliau akan gugur. Namun semangat untuk membunuh musuh menyebabkan beliau tidak menghiraukan kesemua bom-bom tangan tersebut. Pengalaman bertempur ketika Ob Gonzales telah banyak mendewasakan Hasanuddin dan memantapkan lagi taktik tempurnya. Setelah itu, beliau telah banyak terlibat di dalam operasi-operasi lain, namun langit tidak selalunya cerah. Apabila 11 Julai 1978, beliau terpijak jerangkap samar musuh ketika melaksanakan ops kota Eko di Gurik, Perak. Keadaan ini telah memberikan kesan yang amat mendalam di dalam hidupnya kerana mengalami cacat kekal, iaitu kaki kirinya terpaksa dipotong ketika istrinya Anissa Hawati sedang mengandung 7 bulan dan tidak menyangka perkara tersebut bakal berlaku kepada suaminya. Tatkala jerangkap samar itu terkena kakinya, beliau tidak pengsan. Justru beliau dapat merasakan kesakitan yang amat menyeksakan selama berjam-jam kerana seksyen mereka tidak memiliki morfin bagi mengurangkan kesakitan. Apa yang beliau boleh lakukan hanyalah berdoa dan sekali-sekali meminta untuk meneguk air bagi mengurangi rasa sakit. Namun sekian jam, sekian sakit luka yang dialaminya. Akhirnya beliau berjaya dikeluarkan dan dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk mendapatkan rawatan susulan. Demikianlah tadi kisah pahlawan-pahlawan negara yang sangat jarang didendang. Mari kita share, subscribe, like dan komen video ini sebagai tanda penghargaan. Dengan cara itu dapatlah kita mendendangkan mereka yang berjuang memerdekakan tanah air yang tercinta ini.